Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam UTM, sanjungan bangsa. Saya bagi pihak UTM ingin mengucapkan selamat datang kepada semua penonton webinar kami Belia Bebas Dada bertajuk Jenayah Berkaitan Dada dan Mahasiswa Hukuman dan Pencegahan sempena sambutan ulang tahun ke-45 Pemadam. Program ini merupakan program yang dianjurkan oleh Pusat Kaunseling UTM dengan kerjasama Kelab Mahasiswa Pemadam UTM, PDRM dan juga AADK. So pada hari ini kita akan membincangkan isu mengenai kepentingan penyalahan gunaan dada dalam kalangan mahasiswa, dan pada hari ini kita akan fokuskan kepada hukuman dan juga pencegahan. Okey, sebelum itu saya juga ingin berkongsi maklumat dan memperkenalkan apakah itu Pemadam UTM. Kelab Pemadam UTM ini merupakan kelab yang sangat aktif dengan kita, teruskan dengan agenda kita pada hari ini. Tetapi sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin meminta penonton supaya like dan juga share sesi kita pada hari ini, dan juga sekiranya ada sebarang komen ataupun soalan bolehlah dikongsikan pada ruangan komen Facebook Live dan juga di page Kelab Pemadam UTM. Okay? So tanpa membuang masa lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri, iaitu nama saya ialah Profesor Madya Dr. Siti Rahmah Awang yang merupakan pensyarah daripada Azman Hashim International Business School. Bidang saya ialah sebenarnya Applied Statistics dan juga Multiple Intelligence. Kenapa saya sangat berminat untuk menjadi moderator pada hari ini? Kerana saya juga ada membuat kajian Multiple Intelligence ke atas penjenayah dan juga kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah. Dan juga buat masa ini saya juga ada menjalankan kajian ke atas penyalahan gunaan dada dalam kalangan pelajar sekolah. Sebab itu saya sangat tertarik pada tajuk hari ini dan semoga kita dapat berbincang secara santai pada hari ini. Saya tak nak menjadikan topik yang sudah serius ni menjadi semakin serius. Jadi kalau boleh, kepada panel kita pada hari ini, kita akan berbincang secara santai. Okey, dan untuk pengetahuan umum juga penonton, bahawa sekiranya anda menghadirkan diri dalam kita punya sesi petang ini, kita juga akan memberikan e-certificate kepada anda yang akan ditandatangani oleh Timbalan Menteri dalam negeri yang kedua. So itu tanda tangan itu sangat penting dan kalau sekiranya anda mempunyai satu kenangan daripada Timbalan Menteri untuk sebagai simpanan anda, itu sangat-sangat saya rasa sangat baik dan untuk terus menjadi sebagai untuk disimpan dalam CV anda. Okey, Hari Anti Dada Kebangsaan yang ke-38 sebenarnya kita sambut pada tahun ini, tahun 2021, dengan slogan Lebih Baik Cegah, dan kita memberikan fokus yang utama sebenarnya kepada remaja dan juga belia di seluruh Malaysia. Kenapa Kenapa kita pilih remaja dan juga belia ni? Kalau kita tengok statistik, mereka ini adalah golongan yang paling ramai, iaitu lebih daripada separuh jumlah penagih di Malaysia merupakan golongan yang berumur 20 hingga 35 tahun. Dan mereka ini telah pun memberikan peratus sebanyak 58% daripada jumlah penagih seluruh Malaysia. Okay. Dan seterusnya, untuk saya memperkenalkan panel yang saya selamat datang kepada kedua-dua panel kita, dan saya sebagai wakil daripada UTM ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir pada hari ini. Yang panel kita yang pertama ialah merupakan seorang wakil daripada PDRM, iaitu DSP Kumar Anak Lelaki KL Perumal. Dan untuk pengetahuan anda semua, Tuan DSP kita ni mempunyai bachelor dalam undang-undang dan juga telah melanjutkan pelajaran dalam MBA.
So dia bukan calang-calang ya. Dan sekarang ni jawatan utama DSP, Tuan DSP ialah Pegawai Terus Bahagian Pelucutan Harta Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor. Dan sebelum ini Tuan DSP juga pernah menjadi Ketua Bahagian Narkotik IPD Seri Alam, Pegawai Penyiasat Jenayah IPD Johor Bahru daripada tahun 1993 dan pastinya mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam isu penyalahan gunaan dada. Panel kita yang kedua, saya ingin memperkenalkan pula ialah wakil daripada AADK kita iaitu Cik Nur Hafizah binti Mat Desa. Beliau merupakan orang utara Sungai Petani Kedah, hampir dengan kampung saya. Okey. Dan kelulusan beliau ialah ijazah sarjana muda Biochemistry daripada Universiti Malaya. Lagi sekali, bukan calon-calon panel kita pada hari ini. Dan jawatan Cik Nur Hafizah sekarang merupakan penolong pengarah pencegahan 2 AADK Negeri Johor. Sebelum kita meneruskan sesi pada petang ini, mungkin kita ingin mendengar sedikit pandangan daripada panel kita mengenai tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu dada dan mahasiswa, hukuman dan pencegahan sebagai pembuka kata ataupun sebagai kita punya pengenalan pada sesi kita petang ini. Oleh itu, boleh tak kita mulakan dengan mungkin Tuan DSP untuk memberi sedikit pandangan mengenai tajuk kita hari ini. Selamat hari dan terima kasih kerana mengundang pihak PDRN untuk mengikuti wawancara ini. Okay, dari segi apa yang kita tahu pengalaman kita setakat ni, masalah di kalangan pelajar dari peringkat sekolah menengah dengan universiti ni, masalah penyalahgunaan dada ni memang wujud. Okay. Dan dada yang biasa kita dengar digunakan oleh pelajar-pelajar yang mula-mula berjinak dalam dadah ni adalah dada jenis cannabis lah atau ganja, dan juga sekarang ni telah meningkat. Pada mulanya kita dengar memang dia orang gunakan dua jenis dadah jenis ganja ni lah, ataupun dikenali dengan scientific name cannabis. Tapi baru-baru ni kita dengar dia dah terjebak dalam jenis syabu pula. Jadi itulah masalah yang kita pihak polis fikir akan dihadapi oleh pihak pelajar-pelajar peringkat sekolah ni lah, peringkat sekolah dan peringkat universiti ni. Ini yang membimbangkan kita. Okey, macam mana pula pada pandangan Cik Nur Hafizah mengenai penyalahgunaan dada dalam kalangan mahasiswa? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada doktor dan Madam UPM atas jemputan terhadap ADK pada hari ini. Okey, kalau ikutkan macam DSP cakap tadi lah, memang sekarang ni dada jenis methamphetamine dan jenis syabu atau amfetamin type stimulant merupakan dadah yang paling banyak digunakan lah. Kalau ikutkan statistik kami pun memang paling banyak digunakan dalam kalangan belia. Kalau ikut statistik di ADK, umur belia tu dalam 19 hingga 39 tahun. So umur 19 tu memang kita tahu umur belia mahasiswa kan, mahasiswa kita. So memang golongan belia ni macam doktor bagi tahu tadi pun adalah golongan yang paling ramai terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah. Dan memang tak dinafikan lah, kalau ikutkan statistik kami, lebih kurang saya ada catat lebih kurang 90,660 orang belia terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah, pelbagai jenis dadah lah kiranya. So ini bukan jumlah yang sikit. Betul. Kalau kita tak buat langkah-langkah pencegahan dan kita tak kuasakan hukuman semua ni, memang kita tak tahulah next time. Kalau ikutkan kajian prevalent yang dilaksanakan oleh ADK pun memang setiap tahun meningkat benda tu. Kita ada buat unjuran kita kan dengan peningkatan jumlah penduduk semua tu. Memang setakat ni, yang ini pun memang maklumat barulah, baru pada saya lah. Kita di negeri Johor sahaja kita dah menjangkaui kira 0.7% lah kalau ikutkan acceptable range yang
dinyatakan oleh UNODC. So 0.7 tu memanglah masih dalam acceptable range. Acceptable range ni dia 0.4 hingga 1 lah, nisbah 1 lah dalam, kiranya dalam 100,000 penduduk 400 orang sahaja yang kita target untuk kira ni target sebagai penagih lah. Tapi di Johor kita kata dalam lebih kurang 700, dalam 100,000 orang tu 700 orang adalah penagih. Oh, ya ramai. Itu semula dalam pelbagai umur lah. Tapi jadi kita tengah dalam usaha untuk mengurangkan nisbah tu. Itulah yang slogan kita hari ni ya. Ya betul, Lebih baik baik cegah. betul. Aku cuba bayangkan kepada semua yang berada di sini, orang di luar sana, berapa banyakkah jumlah wang yang telah disalurkan untuk mencegah, dengan apa yang tadi Cik Nur Hafizah telah kongsikan bahawa bilangannya sangat ramai. Jadi untuk melakukan sebarang program untuk golongan ini, pastinya kerajaan telah pun membelanjakan begitu banyak wang, berbilion sebenarnya untuk usaha pencegahan dadah ini. Jadi sebagai seorang warga Malaysia yang saya rasa mesti mempunyai semangat patriotism dan sayangkan negara, kita perlu membantu pihak PDRM, pihak AADK untuk membenteras dan juga mencegah penyalahgunaan dadah ini. Okey. Ada apa-apa lagi ke pandangan daripada Tuan DSP? Maksudnya tidak semestinya apa yang ni, mungkin daripada pengalaman mengenai penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja dan juga belia ini. Ada tak pandangan apa-apa? So, you tengok kalau kita nampak dari sudut mahasiswa ni, kita kena tackle dia properly lah kan. Dia ni kemudian akan pergi ke bahagian yang pekerjaan. So bagi saya mahasiswa ni adalah orang-orang yang berpelajaran. Okay, kalau dia belajar baru boleh masuk universiti kan dengan result yang betul. Jadi orang-orang macam inilah yang kena pimpin kemudian masyarakat bila dia keluar dari universiti, dia dah mula bekerja, dia kena pimpin lah masyarakat. Sebab mereka ini merupakan pelapis aset negara Malaysia untuk masa akan datang. Itu sangat benar Sebab itulah kita memberikan penumpuan yang sangat-sangat, orang cakap sangat prihatin ke atas golongan remaja dan juga golongan dewasa ini. Dan kita ketahui bahawa apabila mereka meninggalkan bangku sekolah pada umur 17 tahun dan masuk ke alam remaja, mereka ini juga akan menjadi penentu kepada masa depan negara. Okey. Dan untuk sesi yang seterusnya, bolehkah kita mulakan dengan soalan? Mungkin kami, bagi pihak kami memberikan sedikit soalan untuk mendapatkan pandangan daripada DSP, Tuan DSP dan juga Cik Nur Hafizah. Okey, sebelum tu mungkin kita akan teruskan senyum untuk sesi kita pada petang ini, untuk memastikan bahawa, menunjukkan bahawa sesi kita ini memang sesuatu yang sangat perlu diambil perhatian dan juga kita mempelajari daripada sesi ini. Okey. Tuan DSP, okey, dari pengalaman Tuan, kalau kita tengok pengalaman Tuan sangat, daripada saya tengok daripada 1993 lagi telah terlibat dengan penyalahan jenayah, narkotik dan sebagainya. Boleh tak kongsi dengan kami penangkapan daripada segi penangkapan, penggunaan dadah jenis apakah yang sebenarnya paling banyak yang digunakan dalam kalangan pelajar, sama ada di projek sekolah ataupun institusi pengajian tinggi? Seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, dua drugs ini yang sekarang ni yang famous lah di kalangan pelajar. Dia bermula dengan ganja dulu. Ganja ni dia orang gulung dalam rokok, salah mula berjinak-jinak. Okay.
itu tidak membimbangkan pada satu masa dulu kerana statistik menunjukkan dia ni tak ramai terlibat. Tapi sekarang ini dia semakin hari semakin bertambah dengan adanya drug syabu ni lah, methamphetamine ataupun amfetamin. Ini yang sekarang ni telah berlaku di mana kita apabila kita tangkap, kita dapati dia orang dah memiliki drug jenis syabu ni. Daripada segi mudah ke untuk mereka memperolehi? Kita nak cakap mudah, bukan mudah, dia memang ada terlibat dengan beberapa orang pengedar lah. Khasnya pada, kalau puan lihat pada tahun lalu, kita ada program bersama EDK di mana mereka telah kenal pasti lebih kurang 177 orang pelajar yang mana disyaki terlibat dalam dadah dan mereka pun telah bagi maklumat kepada kita dan pihak Komite Johor, ADMI Narkotik Johor telah pergi ke tiap-tiap sekolah ni. Daripada 177 student ni, kita telah berjaya temu pual ramai 120 orang. Ini di negeri Johor saja ya? Memang kita ada program bersama dengan EDK lah. Jadi bila EDK dah buat saringan, dapat positif semua kan. Jadi kita telah pergi dan tackle seramai 124 student ni lah. Dan daripada 124 student ni, kita dapat intelijen lah, kita dapat kumpulkan maklumat melalui apabila kita temu bual mereka, kita dapat dia punya bisikan intelijen, dan siapa pengedar kenal pasti, dan kita telah dapat kenal pasti lebih kurang 40 pengedar yang dikenal pasti mengedarkan dadah pada student-student ni lah. Jadi daripada 40 tu hari kita setakat ni kita telah berjaya tuduh 19 orang. Jadi maksudnya apa program yang dilakukan itu ialah satu yang sangat berkesan lah, membantu. Jadi apabila kita dapat maklumat dari student ni, kita kumpulkan maklumat dan kita jalankan bisikan kita buatlah kita punya homework, bisikan. Jadi bila kita dah kenal pasti, kita beri sabu dan dapat tangkap lah. Kita dapat tangkap dengan dadah, jadi kita berjaya tuduh lah. Daripada statistik yang saya ada, kita telah tuduh mereka ada 3 kes di mana kita telah tuduh di bawah section 39A2 dan ada 3 kes kita tuduh bawah, 8 kes kita tuduh bawah Indrim dan ada 2 kes di mana kita telah menggunakan satu jenis undang-undang dipanggil 39C lah, 39C di mana dia repeat offender. Dia kalau ada 2 kali kita pernah tangkap, kali ketiga kita tuduh dia bawah 39C lah, di mana hukuman dia lebih berat. Okey. Jadi kalau dibandingkan maksudnya daripada apa yang saya dapat rumuskan, syabu dan juga narkotik tadi Cannabis, ganja merupakan dadah yang jenis yang paling popular dalam kalangan pelajar. Ada orang mungkin dia murah ke, tak tahu ya, harga dia senang, mudah didapati. Mungkin sebabkan itu. Okey. Soalan yang seterusnya ya, Tuan DSP. Okey, sebab dalam masyarakat kita hari ini apabila saya menjalankan kajian ke atas penyalahan gunaan dadah ni, saya dapati sedikit respon sebenarnya daripada subjek kami. Okey, ada yang mengatakan ibu bapa ada juga yang terlibat ya dalam penyalahan gunaan dadah dalam kalangan anak-anak ini. So, apakah tindakan undang-undang yang akan dikenakan kepada ibu bapa yang bersubahat dalam penyalahan gunaan dadah anak-anak mereka, seperti ada mak ayah ni yang sanggup memberikan wang untuk membeli, contohnya. Dan mereka ni juga sekiranya dia orang tahu bahawa anak mereka ni terlibat dalam penyalahan penggunaan dadah ni, mereka sanggup menyorok maklumat dan mereka ini juga tolong cari daripada mana anak-anak dia orang tu boleh beli sumber dadah ni. Jadi boleh tak kami nak tahu apakah tindakan undang-undang ke atas ibu ayah yang macam ni? Maksudnya adakah mereka ni akan mendapat hukuman yang sama ke ataupun jauh lebih berat daripada anak mereka ni? Okey,
Okey, dari segi, kalau kita kaji dari segi undang-undang, dia tidak ada satu undang-undang khas untuk apa yang dimaksudkan oleh doktor tadi lah. Okay, tetapi kita akan gunakan undang-undang yang sedia ada. Okay, contoh saya bagi, kalau kita serbu rumah, kita jumpa dadah dalam rumah, kita akan ambil semua orang di rumah termasuk ibu bapa dia. Sama ada kita nak tuduh kemudian atau tidak, itu terpulang selepas kita buat siasatan. Kalau dapati mak bapa dia terlibat, kita akan tuduh bersama. Jadi tapi masa penangkapan tu mak ayah pun kita tangkap sekali. Pasal tangkapan dalam narkotik ni dia berdasarkan oleh beberapa elemen, elemen pengetahuan. Jadi bila kita serbu rumah, mungkin mak bapa dia tahu tentang dadah ni, tentang wujudnya dadah ni. Jadi berdasarkan pada elemen pengetahuan ni, kita akan tuduhlah mak bapa dia kalau dia terlibat bersama. Memang kita ada urin semua. Kalau urin dia sangkut, memang dia ni adalah salah seorang yang menggunakan dadah lah. Cerita dia. Itu satu. Yang kedua, kita akan ada peruntukan undang dalam kanun persiksaan, iaitu Seksyen 107 perubahan. Abatement lah. Artinya dia telah mungkin macam doktor cakap tadi, dia telah bagi duit untuk beli dadah, benda-benda macam ni lah. Jadi kita akan menjalankan siasatan dan kita akan tuduh lah according to dia punya law yang sedia ada. Lepas tu selalunya kita akan tuduh juga apabila kita tangkap di satu rumah contoh, walaupun dadah tu satunya, tapi kawan saya ke apa, siapa yang datang hisap bersama dengan saya, kita akan tuduh bersama di bawah Seksyen 34 lah kami persiksaan. Pasal dia ni memang ada di sana, dia ada knowledge tentang dadah ni. Tambah-tambah lagi bila kita interview atau kita soal siasat, dia bagi tahu tujuan saya pergi ke rumah adalah untuk isap dadah. Tapi kalau katakan mereka menafikan, contohnya saya tak tahu pun kat situ ada dadah, macam mana tu? Tak, pasal dadah, kita kena tengok dalam rumah ni, dadah ni jumpa di dekat mana. Kita mungkin dia isap dadah dalam bilik dia, benda-benda macam itulah. Jadi bila kita serbu, tengoklah kita dah jumpa dadah ni di bilik mana, bilik ni kepunyaan siapa, siapa yang ada akses pada bilik ni, ada tak ibu bapa dia ada, dia ada kunci atau kunci dia hanya pegang kunci, atau mak dia tak ada kunci bilik tersebut lah. Benda-benda macam tu akan, elemen-elemen ni akan masuklah untuk kita ni. Tapi masalah dia sekarang, mak bapak dia pun kita akan tangkap bersama apabila kita jumpa dadah yang dalam rumah lah. Jadi dia pun akan kena riman, dia pun mungkin akan kena lock up. Dan dia tidak boleh nafikan, mengatakan saya dah tahu. Pasal dadah jumpa dalam rumah dia. Okey, jadi apa yang saya boleh rumuskan, daripada segi hukuman tu kepada ibu ayah ini bergantung kepada siasatan. Bukannya pihak PDRM tidak akan, orang cakap sewenang-wenangnya memberikan hukuman kepada mereka yang terlibat ini tanpa melakukan siasatan yang terperinci. Jadi kalau ada pihak yang cuba menyalahkan pihak PDRM, mengatakan mereka itu dianiaya dan sebagainya, itu memang sangat sukar, kerana PDRM pastinya akan melakukan siasatan terlebih dahulu. Okey? Dan sekarang ni saya nak Doktor kena faham. Kertas siasatan yang kita buka ni, kita akan rujuk pada pihak DPP lah, YPPR Johor, untuk keputusan sama ada kita nak tuduh ke macam mana. Itu bukan suka-suka je kan. Itu sangat penting tu untuk memberitahu kepada umum. Okey, sekarang ni saya nak beralih kepada Cik Nur Hafizah kita, orang utara kita ni, untuk menjawab pula soalan yang seterusnya. Okey, saya tahu untuk bagi pihak AADK memang sangat berusaha dalam mengadakan pelbagai program untuk memastikan pencegahan penyalahgunaan
substance dalam kalangan remaja ini memang sangat diambil berat oleh pihak AADK. Okay? So dan banyak juga kita tahu ada yang katakan bahawa banyak rawatan dan juga orang cakap intervention yang telah dilakukan oleh AADK kepada mereka golongan ini. Boleh tak saya tahu apakah sebenarnya teknik rawatan dan juga intervensi yang efektif, terutamanya bagi kategori yang high risk? Maksud saya high risk ni, mereka dah memang sanggup sama mencederakan diri sampai tergugat katakan keluarga di mereka sendiri contohnya, dan mereka ni tidak boleh meninggalkan apa orang cakap ketagihan. Boleh tak Cik Nur Hafizah kongsikan dengan kita? Sebelum saya teruskan dengan rawatan dan intervensi yang sesuai tu, kita kena faham ada dadah ni dia ada beberapa jenis pengguna. Kita ada pengguna sahaja, pengguna dadah macam kita semualah. Kita semua ni adalah pengguna dadah. Kita guna ubat-ubatan kan dadah. Jangan jaga hati. Ya betul. Lepas tu kita ada penyalahguna dadah. Penyalahguna ni lah yang start nak cuba-cuba tu. Dan last kali ada penagih dadah. Penagih ni memang memerlukan rawatan lah. Penyalahguna ni kita boleh intervensi lagi. Kita boleh buat lagi langkah-langkah pencegahan lah kan. Tapi bila dah penagih ni memang kita akan rawat lah dia. Kalau ADK ambil tu bukan untuk menghukum lah tu, untuk merawat. Kita memang macam doktor cakap tadi, kerajaan belanjakan sejumlah wang kepada ADK untuk membantu penagih-penagih ni untuk menjalankan rawatan. So kat situ kita kena faham dululah apa yang kita maksudkan dengan rawatan dan intervensi yang efektif lah. Okey, kalau dari segi rawatan ni memang kita khususkan untuk penyalahguna dan penagih lah kan. So penyalahguna ni mungkin di awal ni kita adalah early recovery, kita ada macam kita kata rawatan yang awal lah, intervensi. Dia masih di tahap intervensi lah, walaupun dah masuk pusat tapi kita masih mudah untuk kita nak atasi penyalahguna ni. Tapi bila dah jadi ketagihan, dah jadi penagih, memang rawatan dia mengambil masa yang sangat panjang lah. Jadi kita panggil kepulihan sepanjang hayat tu. Kita nak tekankan kat sini kepulihan sepanjang hayat tu. Jadi nak mengekalkan kepulihan tu pun bukan satu yang mudah lah bagi penagih ni. Jadi biasanya rawatan yang kita jalankan kalau dah disabitkan kesalahan section 6 atau penagih dadah kan, masuk ke pusat, dia di 661A kalau saya tak salah. Masuk ke pusat, dia kat situ kita akan jalankanlah beberapa prosedur rawatan lah, daripada early recovery-nya, kemudian kita ada middle recovery, late recovery. So kita ada sequence rawatan tu ikut kesesuaian penagih tu sendiri. Klien kami lah dengan jangka masa. Jangka masa biasanya di pusat maksimum 2 tahun. 2 tahun di pusat, dan kemudian kita akan jalani pengawasan di komuniti lah, dalam komuniti. Kita masih jaga dia dalam komuniti ni lebih kurang 2 ke 3 tahun jugalah. Jadi maksudnya mereka selalunya ke pusat pemulihan ni dalam 2 tahun, kemudian akan dikeluarkan untuk mereka berada dalam komuniti. Kita nak integrasikan semula klien ni dalam komuniti lah. So sebelum dia dilepaskan terus ke komuniti, kita ada pengawasan, ada tempoh-tempoh pengawasan lagi. So dalam tempoh pengawasan ni dia kena adalah syarat-syarat pengawasan yang dia kena patuhi. Kalau tak patuhi ada hukuman dia juga. Itu dia punya inilah apakah mungkin bentuk hukuman yang dipanggil balik ke pusat ke? Saya pun bila sebut hukuman itu saya pun tak master. Dia macam ni, dia bila ada beberapa syarat yang terbuka oleh dia lah. Seperti salah satu ni dia kena lapor pada balai yang berdekatan. Dia bagi alamat dia dan dia tak boleh keluar daripada rumah selepas 6 petang. Jadi bagi pihak polis pula, kita on off lah, kita akan buat pemeriksaan. Kalau kita tangkap dia dan kita urine dia positif,
ini akan masuk balik ke Kiranya dia akan penjara. balik daripada step 1 lah kiranya. Dia akan dipenjarakan pasal dia langgar Kalau syarat dia. sebelum kalau dia tak langgar syarat, dia masuk ke pusat ADK Puspen kami. Tapi bila dia langgar syarat, masuk ke penjara. Penjara dia. Oh. Ah, Lain kalau kita perhatikan terdapat dua hukuman sebenarnya daripada pihak AADK kalau langgar syarat, dia akan dipantau pula oleh pihak PDRM dan itu menjadi tanggungjawab PDRM pula. Okey. Right, terima kasih. Ada lagi ke? Ada lagi, kita sambung sikit. Silakan. Sebelum tanya rawatan ni. Okey, dari itu kalau tadi kita dah sembang berkenaan dengan langgar syarat kan. Kemudian kalau rawatan ni, bila kita sebut rawatan dalam komuniti, so kita bukan macam mana nak cakap, bukan AADK sahaja yang kita perlukan bantuan daripada masyarakat juga. Daripada komuniti sendiri untuk kita kurangkan stigma masyarakat. Kita nak integrasikan semula klien ni dalam komuniti bukan mudah sebenarnya. Dia orang kadang-kadang mindset kita, mindset komuniti pun kita kena, dia ada main peranan lah kat situ untuk memastikan kepulihan tu berlaku lah, kita panggil abstinence lah kan, berlaku sepanjang hayat. So benda tu kira langkah bila kita cakap teknik rawatan dan intervensi ni, kalau AADK sahaja benda tu tak akan menjadi, kita kata tak akan berjaya tanpa diri sendiri yang klien tu dan masyarakat juga. Betul. Okey, ini sangat orang cakap saya sangat tertarik dengan jawapan daripada Cik Nur Hafizah tu, menyebabkan saya nak tanya soalan yang seterusnya. Sebab macam Cik Nur Hafizah kata, sebenarnya yang sangat mencabar ialah bagi seorang penagih, iaitu apabila mereka nak berubah, iaitu mereka perlukan sokongan daripada masyarakat dan terutamanya keluarga. Okey. Dan kita tahu juga daripada statistik, pengaruh kawan adalah merupakan punca utama ramai yang terjebak dalam penyalahan gunaan dadah ini. Iaitu kalau kita tengok statistiknya dalam 60% disebabkan kawan. Okey. Apakah nasihat macam tadi, nasihat Cik Nur Hafizah sebagai pegawai AADK nak membantu mereka ni berubah dengan jayanya bagi jangka masa yang panjang? Kita tahu salah satu tadi ialah sokongan daripada pihak komuniti. Okey, boleh sambung lagi. Okey, betul lah, bila fasa-fasa, kalau kita cakap fasa pemulihan ni memang sangat crucial lah. Dia sangat, kita kata terumbang ambing. Dia macam near pitfall lah, kalau tersilap sikit jatuh balik. So benda tu memang kita kena ada orang yang bantu pegang kita macam tu lah kan. Pegang, dia macam jalan, kalau bos saya cakap jalan atas batas. Kalau salah, yang selontar kan, sawah kan. Kalau salah langkah, jatuh dalam gendang, jatuh dalam lumpur kan macam tu. Jadi kita perlu ada macam keseimbangan lah daripada pihak komuniti, peranan masing-masing tu, daripada pihak komuniti, pihak keluarga sendiri yang paling rapat dengan dia lah. Macam kawan-kawan pun, mungkin kalau tadi doktor cakap kawan-kawan tu punca dia terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah. Jadi untuk mengatasi, mungkin dia perlu hindari kawan-kawan tu, mesti cari social circle yang baru, yang lebih positif. Saya setuju tu. Itu untuk memastikan kita kata kepulihan jangka masa panjang lah. Kemudian perlu juga difahami bahawa ketagihan dadah ni adalah penyakit sebenarnya. Dia adalah satu penyakit kronik yang yang akan efek kepada kita punya fisiologi dan juga psikologi lah kan. Jadi bila penyakit ni, orang luar kena faham lah bahawa dia ni adalah pesakit, penagih adalah pesakit. Jadi kita tak boleh terus menghukum. So kita kena bantu dia untuk kembalikan dia dalam komuniti, integrasikan dia semula dalam komuniti, untuk terima dia dalam komuniti, jangan terus menghukum. Itu pada, kita kata pada orang luar lah, pada komuniti. Tapi diri sendiri pun kena atasi juga stigma. Kita kena maafkan diri sendiri sebagai kalaulah kata mahasiswa kat luar sana mungkin pernah terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah ni,
mungkin dia ada niat untuk kembali, niat untuk berubah. Jadi maafkan diri sendiri dan teruskan perubahan tu. Jangan biar kesalahan lama tu jadi menghantui diri. Betul. Bila dah menghantui diri, itu yang susah. Dia macam trigger sikit pun dia dah nak macam saya cakap, jalan atas batas lah, nak jatuh balik. Betul. Itulah. So yang ada tambahan lah, sebagai tambahan spiritual lah. Untuk kita pastikan kepulihan sepanjang hayat tu, spiritual kita kena kuat jugalah. Kalau macam orang Islam ni, kita ada zikir-zikir kita, so kita kena pastikan benda-benda spiritual tu diterapkan. Rohani kita kena bersih, macam itulah. Saya sangat tertarik sebab spiritual intelligence tu ialah merupakan bidang penyelidikan saya ya. Sebab memang benar untuk bagi menentukan kekuatan seseorang dalam diri masing-masing perlu mempunyai spiritual intelligence yang tinggi, yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang luar. Sebab kita tahu diri kita ni daripada mana, siapa kita, apa tujuan kita. Tak kira lah kita ni agama apa pun, tetapi kalau kita tahu tujuan kita dan apa yang perlu kita buat, tugas kita di atas muka bumi ni, kita dapat memahami. Dan lebih, orang cakap jalan atas batas tu lebih lurus. Kan? Okey. Dan terima kasih kita kembali kepada Tuan DSP kita yang segak ni ada segelintir masyarakat sebenarnya diorang ni ada informasi, tetapi mereka menjadi takut. Mereka takut untuk membuat aduan, untuk datang ke hadapan ni. So apakah jaminan keselamatan yang pihak PDRN dan pihak berkuasa dapat berikan kepada orang-orang sebegini supaya mereka ni lebih berani untuk membuat aduan? Okey, nombor satu, sebenarnya tak payah takut. Okay. Tengok, DSP cool dia. Tak payah takut. Dalam undang-undang pun, dalam undang-undang Akta Dalam Berbahaya, dia ada section dia, section 40 yang mengatakan pemberi maklumat ni perlu dirahsiakan. So dalam contohnya kalau seseorang tu bagi maklumat, jadi pegawai yang buat serbuan, pegawai serbuan kita ataupun pegawai narkotik ini, dia bukan bagi saya maklumat hari ini, saya akan serbu hari ini. Saya akan buat homework saya akan kumpul risikan saya akan buat intelijen saya dan kemudian saya serbu. Dia akan ambil masa lah. Itu ramai yang tak faham tu sebenarnya, Tuan DSP. Diorang yang kalau ni, Lala tu juga esok dari dah. Itu bukan kerja narkotik. Kita alur-alurkan maklumat disampaikan kepada pihak polis. Jadi bila kita dapat sebarang maklumat, kita akan buat homework lah. Kita akan kumpul risikan, kita akan jalankan pemantauan semua tu, dan bila kita, orang kata bila dah cukup masak tu, kita akan serbu lah. Satu. Okay, jadi bila kita buat report, kita tak akan sebut nama orang yang bagi maklumat. Kita hanya akan sebut bertindak atas maklumat. Itu je. Dan maklumat ni, pemberi maklumat ni memang tidak perlu didedahkan lah. Dia dah ada dalam undang-undang section 40 yang mengatakan semasa bicara kita tak perlu dedahkan pun pemberi maklumat. Jadi tak perlulah nak takut. Takutlah. Cara nak menyampaikan maklumat ni memang banyak. Okey, boleh tak kongsikan? Okay. Dalam kita punya WhatsApp hotline DSJN pun ada. Nombor dia kalau nak 012 2087 222. Boleh ulang balik Tuan DSP. 012 208 7222. Okey. Satu lepas tu ada hotline IPKJO 07 221 2999. Lepas tu ada social media, Facebook Polis Johor, ada Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRN, ataupun kalau tak nak boleh pergi ke Balai Polis Berhampiran. Okey, sekarang ni jangan takut, terutama musim COVID ni semua orang pakai mask. Jadi kalau pergi balai tu memang kita boleh tutup muka kita. Memang susah orang nak jam kita nanti.
Jadi tak perlu dah takut Untuk Kalau you kenal polis ni, you bagi maklumat tu, dia takkan pergi, dia mungkin ambil particular you, cuma untuk nanti kalau dia paskan maklumat ni pada pihak yang mungkin pihak narkotik IPK Johor kan, untuk kita nak telefon, tanya betul macam mana maklumat itu je. Maklumat ni takkan didedahkan di mahkamah untuk beri maklumat ni. Memang ada section dia, section 40 dalam Akta Dalan Berbahaya. Okey. Saya ulangi nombor WhatsApp yang telah dikongsikan oleh DSP tadi, Tuan DSP, iaitu 012 20 87 222, atau juga boleh hubungi hotline IPK Johor iaitu 07 221 2999. Right? Jadi tak perlu takut dan tak perlu rasa gusar apabila untuk menampilkan diri untuk membuat aduan. Sebab tugas utama kita sebagai masyarakat ialah untuk membuat pencegahan. Kita perlu mencegah dengan lebih awal. Okey, soalan yang seterusnya DSP. Apakah nasihat Tuan DSP kepada masyarakat untuk membantu mengurangkan peratus penglibatan pelajar dalam penyalahan gunaan dada ini? Yang kita lebih menumpukan fokus kepada pelajar. Apa yang perlu nasihat yang perlu diberikan kepada mereka ni? Katakan mereka ni ada kawan yang mengajak, contohnya memanggil-manggil, melambai-lambai mereka. Bagaimanakah mereka boleh macam tolak? Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi lah, saya memang hormati pelajar-pelajar. Kalau kamu tak pandai, kalau kamu dah gagal, kamu tak akan masuk universiti kan? Ya, betul. Jadi kita kena hormatlah ni pelajar universiti ni. Diorang ini adalah merupakan pemangkin masa depan negara. So you people, you orang lah, mahasiswa ni lah kena guide dengan ini. You, bagi saya, pasal you terpelajar, you ada akal fikiran, you boleh fikir supaya tak terjebak dengan najis dada. So bila you keluar besok, you kena educate lah masyarakat. You kena bagi tahu di tempat kerja you, benda-benda macam ni lah. Satu. Yang kedua ni, mahasiswa ni kita kena faham. Mahasiswa ni adalah bakal-bakal pemimpin negara. Pemimpin negara ataupun dia orang ni role model. Ya, betul. Negara kita akan datang. Dia orang lah ni yang akan bawa negara kita ke arah yang lebih maju, masyarakat yang lebih maju, masyarakat yang lebih pelajaran. Kan? Kita ni dah tua dah. So kita memanglah kita berharap penuh dengan mahasiswa ni untuk. Okey, ya betul. Okey, itu ialah pesanan daripada seorang ayah sebenarnya kepada anak-anak, remaja dan juga belia. Sebab apa yang dikatakan apa golongan remaja dan juga belia memang merupakan pemangkin negara. Kalau pemangkin itu kiranya tidak berfungsi, maka musnahlah negara. Dan sebut tadi pasal apa refusal skill untuk menolak kan, katakan yang tadi kita cakap pengaruh kawan kepada Cik Nur Hafizah. Boleh tak Cik Nur Hafizah cadangkan beberapa kemahiran menolak ni, iaitu refusal skill yang boleh membantu generasi untuk berubah atau mereka mampu mencegah supaya tidak mudah dipengaruhi, tak terjebak dengan penyalahan gunaan dada ini. User skill ni dan ni, benda ni applicable untuk saya jugalah. Refuse kan. Bukan dalam isu dadah jugalah, tapi isu sosial yang lain lah. Jadi, saya share sikit apa yang saya encounter, apa yang pernah saya pelajari lah sepanjang saya PhD ni. Okey, yang pertamanya kita kata kemahiran executive.
Macam mana cara kita nak analyse, macam mana kita nak buat penilaian atau assess persekitaran kita, situasi persekitaran kita. Kita nak, mana yang kita nak setuju dan mana yang kita tidak setuju kan. Mana yang kita boleh kata yes dan mana yang kita boleh kata no. Kat situ kena fahamilah. Jadi macam Tuan DSP cakap tadi, mahasiswa ni biasanya yang dah masuk ke universiti ni adalah orang yang bijak. InsyaAllah bijak kan. Jadi dia mesti ada assertif tu, nilai-nilai assertif dalam diri dia tu. So dia kena berani untuk berkata tidak pada benda atau situasi yang bahaya untuk diri dia. So dia kena faham lah kalau penyalahgunaan dadah atau masalah pelancongan sosial yang lain ni adalah satu benda yang bahaya. So kena tegas dan kata tidak benda tu. So macam mana nak kata tidak tu, kita boleh selain berkata tidak, kita boleh ignore situation tu atau kita boleh macam walk away lah, kita lari daripada situasi tu. Itu pun salah satu refusal skill jugalah, macam mana kita nak lari. Mungkin kita boleh bagi alasan pada orang yang kita hadapi tu, yang contoh macam kawan lah, kawan yang cuba untuk mengajak kita ke arah masalah pelancongan sosial ni. So kita boleh refuse dia lah, kita boleh bagi alasan pada dia, saya minta maaf, saya ada urusan lain, atau minta maaf, saya tidak berminat untuk benda-benda ni. So dia kena tahulah, kena analyse. Pandai buat. Ya, betul. Jati diri tu kena ada dalam diri dia. Pandai cari alasan. Mungkin dia boleh buat humor sikit. Alah sorry lah saya benda-benda ni saya tak benda ni tak cukup thrill lah untuk saya kan. So saya nak pergi dulu macam tu kan. Kemudian boleh juga kita ada teknik rekod rosak. Maksudnya ulang-ulang. Repeated refusal. Dia macam kita ulang-ulang cakap tak nak kan. Dia minta pun kita cakap tak nak. So itu kena firm lah dalam diri kita, kena firm yang kita tak nak terlibat dengan benda tu. So kena ada that skill lah, executive skill tu. Kemudian kita boleh cari distraction. Ini biasalah kan kita mungkin kalau belajar universiti ni mungkin ada isu lah nak cari distraction ni. Jadi kita sebagai macam pentadbir, sebagai mungkin macam kelab pemadam ni, mungkin kita anjurkan program-program untuk distract mahasiswa ni daripada terlibat dengan masalah-masalah sosial ni. Mungkin kita boleh bawa ke mengamalkan gaya hidup sihat tanpa dadah. Mungkin aktiviti riadah, aktiviti bersukan, aktiviti intelektual ke kan. Jadi kita terapkan minat yang lain pada dia. So kita distract dia. Kemudian kita jugalah dewasa ni kan, golongan-golongan dewasa ni kita kena wujudkan resilient atau daya tahan dalam diri dia tu. So kita kena bina wall, kena bina benteng yang kukuh lah dalam diri setiap mahasiswa ni supaya jangan dia tersasar daripada dia punya tujuan hidup dia tu, matlamat hidup dia, hala tuju dia tu. Dia kena firm, kena tahu hala tuju dia. Dia masuk UTM ni untuk belajar. Jadi jangan langgar batas, jangan jatuh daripada batas yang tadi tu lah kan. Jadi kena firm lah, kena faham, kena ingat hala tuju masing-masing. Itu je. Dia matlamat hidup tu kena pasti dan dengan cara itulah kita macam terus. Memang matlamat tu kita faham, bukan semua orang nak capai matlamat tu jalannya lurus. Kan mungkin ada bengkok-bengkok dia kan. Tapi kena mesti di atas landasan. Jangan tersasar, tiba-tiba masuk ke semak-semak ke tepi tu kan. Jadi tak nak macam tu. Biar jalannya jalan tar yang lurus, yang senang dilalui kan. Jadi itulah kita mungkinlah di pihak universiti yang sendiri boleh terapkan kemahiran sosial, kemahiran menyelesaikan masalah. Macam itulah kita cuba bantu. Ya, saya rasa pihak pemadam UTM perlu memberikan perhatian daripada segi membantu menerapkan kemahiran menolak ini ataupun refusal skill kepada pelajar-pelajar kita, bukan hanya untuk penyalahan gunaan dadah tetapi untuk gejala sosial yang lain. Ada lagi kan nak tambah? Dalam universiti ada macam aktiviti diskusi, buat pelapis semua. Jadi masuk aktifkan diri. Teruskanlah benda-benda ni masuk aktif dalam persatuan macam ni. Benda ni dipandang serius oleh Datuk Siti sajalah. Okey.
kan dia telah menjalankan satu tindakan proaktif dengan lancaran Mekah. Modul kesedaran jenayah di kalangan kanak-kanak dan remaja kan bersama collaboration bersama dengan pemadam PTM ni lah kan. Baru-baru ni kan tahun lalu lah dia telah lancarkan benda ni. Semua menunjukkan bahawa pihak polis bukan kita lupa tau terhadap pelajar. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati dan sentiasa di ingatan kita. Ya, okey. Jadi pasal itulah kita telah lancarkan program-program bersama benda macam ni lah. Itu yang KP saya ni amat prihatin pasal masalah-masalah di kalangan remaja ni. Dia tak naklah benda ni tersebar besok kan. Okey. Saya sangat tertariklah apa term yang digunakan tadi oleh Cik Hafizah, kena belajar menjadi rekod rosak iaitu tidak. Saya macam rosak macam tu, tetapi sebenarnya ianya sangat efektif. Okey, sebagai penutup soalan penutup kita pada sesi kita petang ini, saya nak bertanya lagi kepada pihak Cik Hafizah AADK dahulu. Mungkin kalau DSP ada nanti idea, just masuk je lah. Sebenarnya kumpulan penyelidikan saya kini dalam usaha membangunkan satu mobile apps yang menggunakan handphone untuk membantu pelajar mengawal ketagihan mereka. Jadi dengan harapan mereka ni dapat guna apps ni dan diorang dapat kembali ke pangkal jalan. So kita akan adakan dalam apps ni kegunaannya untuk 15 minggu. Dan mereka ni lebih berkeyakinan. Yang tadilah resilient, diorang ada perasaan assertive, they know when to say yes, when they need to say no. Oleh itu, saya just nak pendapat lah, sebab katakanlah kami nak market kami punya produk ini, apps ini, apakah ciri-ciri yang mungkin pihak AADK boleh cadangkan kepada kami untuk masukkan dalam apps kami ni yang mungkin akan menjadi sebagai satu kaedah intervensi yang efektif. Menarik. Apps ni kan memang satu benda yang handy lah, dia tak senang akses kan. Jadi saya tengok soalan ni berkali-kali juga. Memang saya suka. Biasalah kan bila kita orang sekarang ni lah zaman teknologi digital ni, memang kita perlukan apps-apps yang macam ni lah kan. Kita faham dengan COVID ni lagi kan, susah nak jumpa kaunselor semua kan. Jadi saya adalah beberapa idea lah, mungkin boleh diguna pakai dan mungkin kita boleh murnikan balik kan. InsyaAllah. Yang pertamanya jurnal kepulihan. Kita buat jurnal lah. So macam mana individu ni boleh isikan aktiviti harian dia dalam apps tu lah. So dia boleh assess, dalam masa yang sama dia boleh assess emosi dia, apa yang dia hadapi pada hari tu. So apa yang positif, apa yang negatif, dia boleh tengok balik, dia boleh ni baliklah assess lah kira ni kan. Kemudian kita kata kalau nak kadang-kadang ni bila dia dah terlibat dengan masalah penagihan, dia akan mengalami trigger kan. Jadi bila trigger ni kita kena lalui benda tu. Kita kena kena hadap. Dia tak boleh lari. Jadi bila dia dah ada jurnal, so dia nampak hari ni, dia nampak benda ni, dia rasa macam dia nak patah balik. So dia tahu dah benda ni dia akan lalui setiap hari. Contoh kawan kan, katalah kawan dia ni yang menjebakkan dia dalam masalah ni. Hari ni saya terjumpa dengan dia. So macam mana saya nak atasi? So dia dah nampak dah. Kat situ dia jadi satu assessment lah, penilaian bagi diri dia kan. Sama ada dia nak terus berjumpa dengan kawan dia atau dia nak elakkan daripada kawan dia. So daripada jurnal tu lah. Itu satu. Kemudian checklist harian. Dia lebih kurang lah macam jurnal juga. Tapi dia lebih kepada checklist ni kita yang sediakan lah kot. Berdasarkan bio, psikososial, spiritual tadi tu. Biologi dia, psikologi dia, lepas tu dia punya social dia dan spiritual dia. Macam mana mungkin kita boleh tambah daripada 4 aspek ni kan. Kita tambah kat situ, mungkin dia boleh follow lah. Hari ni dia ada tak? Daripada segi biologi, makan sihat ke, makanan sihat. Hari ni ada tak aku makan sihat? Jadi kalau aku makan sihat, aku tick kat sini. Contoh macam tu. Kemudian psikologinya, hari ni ada tak masalah mental aku,
ada anxiety ke, ada Menarik depression ni. kan. So mungkin boleh tick kat situ kan. Kalau ada, saya perlukan bantuan macam tu. So kita yang handle apps ni pun kita boleh nampak ada seorang kita punya staff ni ada seorang kita punya pengguna ni ada masalah kat situ. So kita perlu bantu dia macam tu kan. Kemudian daripada segi sosialnya macam saya cakap tadi, mungkin persekitaran dia ada masalah dengan persekitaran, lepas tu spiritualnya mungkin dia perlukan bimbingan dari segi keagamaan kan, macam tu. So dia boleh kenal lah, dia dapat kenal pasti apa perubahan-perubahan yang dia lalui lah setiap hari dalam hidup dia. Kemudian list tingkah laku berisiko. So bila kita nampak tingkah laku berisiko atau perubahan-perubahan fizikal, so dia boleh kenal pastilah. Mungkin kita sebagai kita buat inventor ni pun kita boleh nampak daripada kawan-kawan pelajar kita, doktor encounter dengan doktor punya pelajar kan, bila nampak tingkah laku tu kita tick, oh dia ni mata dia berair. Lepas tu kita buat macam markah lah, pematahan. Mata berair, kurus, tidak terurus kan, contoh macam tu lah. So bila tick, mungkin 50% ini mungkin ada masalah penyalahgunaan dada. Macam tu lah, contoh lah contoh. Kemudian mental health survey. Sebab bila kita nak mengatasi, nak kekalkan kepulihan lah, mengatasi masalah relapse ni, so kita kena ada mental yang kuat. So mungkin boleh masukkan hujan das, depression, anxiety, stress scale tu kan, kita masukkan kat situ. Mungkin boleh joint venture dengan JKN ke, JKN pun kan ada buat hujan das kan. Mungkin boleh dapatkan soalan-soalan daripada JKN, kita bekerjasama lah dengan JKN. Kemudian satu lagi ni, checklist aset pembangunan pelajar itu sendiri. Kalau ini mungkin boleh refer dengan ADK. Dalam ADK kita ada aset-aset pembangunan pelajar, kita ada banyak contoh-contoh aset pembangunan pelajar. So daripada situ kita boleh biasanya untuk pentadbir lah, macam mana kita nak tambah value added pada pelajar kita untuk pastikan bila dia dah ada aset-aset tu, insyaAllah dia tak akan terlibat dengan masalah dadah, dia akan build resilient dalam diri dia. So last kali, nombor telefon untuk rujukan lah. Menarik siapa yang kita rujuk bila kita ada masalah, dengan siapa yang kita nak rujuk. Mungkin kita boleh linkkan terus daripada apps tu, terus link. Kalau dia ada masalah mental health dia, mungkin ada kaunselor-kaunselor yang boleh dirujuk, atau mungkin dengan KKM, PDRM sendiri kan. So senang, nombor-nombor tu dia boleh terus, bila tekan je terus sampai ke situ kan. ADK sendiri pun tak ada masalah. Wah, saya rasa sangat terharu lah. Sangat mendapat satu orang cakap satu idea, satu komen yang sangat baik untuk kumpulan penyelidikan kami. Saya sangat berterima kasih kepada Cik Hafizah. Coach, ada DSG nak memberi sedikit idea? Kalau ada apa-apa? Lebih pada dia. Psikologi. Okey. Oleh itu saya rasa sampai sini sahaja ya sesi pada petang ini yang melibatkan panel kita untuk berbicara. Tetapi kita masih ada lagi satu agenda, iaitu untuk soal jawab daripada Facebook Live kita dan juga page club Pemadam UTN. Jadi kalau sekiranya ada apa-apa soalan, saya sangat mengalu-alukan kepada semua penonton sama ada di luar sana, okey, untuk berkongsi soalan yang mungkin boleh dijawab oleh kedua panel kita yang saya anggap mereka ni sebenarnya expert. Kalau dekat dalam UTM ni, mereka ini ala-ala sekurang-kurangnya pensyarakanan Profesor Madya. Boleh juga dianggap sebagai profesor ya, sebab mereka memang ini bidang mereka. Jadi jangan segan untuk berkongsikan apa-apa jua persoalan yang ada. Okey, kita ada satu soalan, boleh kita pergi satu soalan yang pertama, iaitu daripada Alisa Dalila Dahlan. Apakah tindakan pihak berkuasa bagi melindungi kanak-kanak di mana kanak-kanak ini dipaksa oleh orang dewasa untuk mengagihkan dadah?
Saya rasa ini soalan ni memang ditujukan khas untuk Tuan DSP Kumar. Okey, dalam kes-kes macam ini, tindakan pihak berlindungi. Memang apabila kita tangkap, kita kan soal selesai di mana asalnya keadaan ni. Okey, kalau dia di bawah charge kan, kalau kanak-kanak tu bawah berumur kurang daripada 16 tahun, kemungkinan kita akan rujuk pada Jabatan Kebajikan lah. Okey. Sementara itu kita akan teruskan dan ambil tindakan pada asal usulnya. Kalau dipaksa oleh orang dewasa, kita akan ambil orang dewasa ni. Kita akan dapatkan maklumat dan bila kita dapat tangkap dia berdasarkan pada maklumat yang diberikan oleh kanak-kanak ni, kita akan cuba tuduh lah orang dewasa ni. Kan ada tadi saya dah sebut abatement ya, subahat. Kan, jadi kita akan ambil tindakan begitu lah atas orang ni. Manakala kanak-kanak ni, kalau anak dia ke apa, kalau masih di bawah umur, kalau kita lihat kita akan rujuk dia pada kebajikan masyarakat. Okey, sebab apa yang kita tengok sekarang ni kanak-kanak memang dijadikan mangsa untuk macam sekarang ni pun kita dengar Grab food lah, apa Panda tu juga digunakan untuk menghantar dadah. Ini ialah di antara soalan yang diberikan oleh penonton kita secara live. Ada soalan lain ke? Okey. Soalan yang kedua iaitu daripada Anis Dura, Cik Anis Dura. Jika terdapat pelajar atau rakyat Malaysia yang berada di luar negara yang terlibat dalam penyalahan gunaan dadah, adakah mereka akan dikenakan tindakan setelah mereka pulang ke Malaysia? Ini saya rasa pun DSP juga lah ni. Sekarang sangat popular lah kiranya Tuan DSP kita. Okey, dia kena faham tiap-tiap negara ada undang-undang berkenaan dengan dadah lah. Di negara di mana dia orang student ni duduk ke apa kan. Jadi kalau dia terlibat di sana, memang dia akan dikenakan hukuman ataupun di-charge di sana lah untuk hukuman yang ada di sana. So apabila dia balik ke Malaysia, kita ada satu cawangan di peringkat Mukiaman dipanggil Jabatan cawangan antarabangsa, perhubungan antarabangsa lah. So maklumat-maklumat seperti ini akan disampaikan pada mereka. Contohlah sebagai kalau student ni balik, dia ni terlibat di dadah di sana, maklumat ni akan disalurkan pada pihak kami. Jadi pihak kami kemudian akan cuba dapatkan maklumat lanjut. Kalau dia berlaku di sini masih mengedar dadah di sini, kita akan inilah ambil tindakan di bawah. Jadi maksudnya tak akan terselamat walaupun mereka balik ke sini. Memang kita punya perhubungan antarabangsa ni ada satu departmen, bukan itu Interpol lain. Itu Interpol dia akan masuk ke dua cawangan ni lah. Interpol dengan Jabatan Narkotik sendiri. Dia ada satu cawangan dalam tu dipanggil cawangan perhubungan antarabangsa lah. So maklumat-maklumat ni akan disalurkan kepada mereka. Jadi bila orang datang ni, kita akan ikut undang-undang yang ada di Malaysia lah. So untuk makluman doktor, kita ada 5 jenis undang-undang lah. Berkenaan dengan dadah di Malaysia yang saya rasa kebanyakan orang tahu adalah Akta Dadah Berbahaya 1952. Ini berkenaan dengan apabila kita tangkap, kita akan tuduh orang berdasarkan pada berat dadah yang kita rampas lah daripada mereka. Yang kedua dia ada Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah penjagaan khas tahun 1985, di mana akta ini adalah untuk orang yang kita tangkap yang terlibat dalam sindiket pengedaran dadah, tetapi kita tak ada bukti untuk tuduh dia di bawah Akta Dadah Berbahaya. Ini adalah kuasa eksekutif lah. So kita akan prepare satu case file dan kita akan rujuk pada Kementerian Dalam Negeri. Dia akan ditandatangani oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri lah. So dia akan kenakan tindakan selama 2 tahun di pusat pemulihan seperti di Simbaran Gam. Lepas tu kalau penglibatan dia kalau terlampau luas, dia akan mungkin dikenakan tindakan sekatan, disambung selama 2 tahun lagi di bawah pengawasan polis. Yang ketiga
Ini adalah spesialis bidang saya lah. Itu ramai orang yang tidak tahu tu benda ni. Sebenarnya akta dadah berbahaya pelucut harta 1988. Saya nak sebut perkataan tu pun berapa kali saya praktis. Actually dalam bahasa Inggeris lagi senang, FOP lah, forfeiture of property. Okey, yang ini ramai yang tak tahu. Yang ini adalah apabila seorang ditangkap di bawah kategori pengedar dadah, pihak polis ada undang-undang dia untuk merampas apa jenis harta dia. Harta di sini adalah wang tunai, akaun bank, kereta, rumah, tanah. Okey, bukan saja orang yang ditangkap tau. Family dia, adik-beradik dia, mak bapak dia, saudara mara dia, semua. Okey, dan apa-apa contohnya kalau pengedar dadah ni masukkan duit hasil dadah di dalam akaun kawan dia, kita pun boleh sita. Okey. Okey, dan satu lagi apa yang special tentang undang-undang ni, pihak polis tak perlu buktikan tau. Orang yang kena tangkap ataupun apa harta yang disita daripada orang itu yang perlu dia buktikan di mahkamah bahawa harta ni bukan harta hasil daripada dadah. Jadi secara automatik saya boleh sita apa jenis harta yang kepunyaan keluarga OKT ataupun orang yang kena tuduh ni. Sesuatu yang menarik maklumat yang sangat menarik yang ini kita ramai, tahu. memang ramai orang tidak tahu. Diorang jadi maksudnya diorang tak boleh happy-happy bahawa mereka akan terlepas bukan diri saja, harta pun. Undang-undang ni memang kuasa ni amat luas lah. Cuma lepas kita dah sita harta dia, kita kena akan rujuk pada BPP dan ada masa ni kita akan dibicarakan secara berasingan tu daripada tangkapan awal tu. Ini kes yang berasingan. Jadi apabila kita tunggulah keputusan mahkamah. Kalau mahkamah beri keputusan yang positif pada kita, kita akan rujuk hakkan harta. Dan kereta-kereta ni akan kemudian, contoh kereta ni kita akan lelong. Okey. Sama juga lain macam kiranya SPRM kan. Dia lebih kurang macam SPRM, custom, tapi dia ada undang-undang dia sendiri. Okey, itu perkataan dia ialah pelucut hakkan harta di mana saya pun sendiri macam saya bagi tahu hari ni saya baru jumpa perkataan ni dan belajar okey, itu ialah soalan yang kedua. Ada soalan yang seterusnya ke? Okey, soalan yang ketiga iaitu daripada Rahima Zakaria. Saya rasa nama ni sangat familiar juga nama-nama ni. Okey, bagaimanakah seorang kawan atau family boleh membantu penagih dadah daripada berhenti mengambil dadah? Boleh kongsikan beberapa tips. Ni saya rasa memang ditujukan kepada cik yang cantik manis sebelah saya ni iaitu Cik Nur Hafizah. Okey, bila saya tengok soalan ni memang dalam kepala saya memang stigma je. Saya nampak stigma rasa. Dia bukan apalah. Saya pernah bersembang dengan kawan saya di pusat pemulihan. Bukan klien lah, memang pegawai ADK juga di pusat pemulihan. Memang dia sendiri pun cakap, kadang kita dalam masyarakat ni, saya bukan tentu kawan dan family je, tapi ni masyarakat secara keseluruhan lah kan. Memang biasanya stigma lah. Stigma tu yang menyebabkan dia kembali menagih. Dia cuba balik dalam keluarga tapi tak diterima. Kalau itu secara keseluruhan kan, tapi kalau bayangkan kalau keluarga dia sendiri, orang yang paling rapat dengan dia sendiri tak dapat menerima dia, ke mana lagi dia nak tuju? So benda tu dah macam sedikit sebanyak menyebabkan dia tendensi lah untuk dia relax tu tinggi. So dia tak boleh nak cope dengan keluarga yang tak menerima dia tu. So dia inilah dia tend untuk patah balik ke kira yang mengulang balik. Kadang-kadang kan kita kata dadah tu yang menenangkan dia. Jadi kawan dia kan sebelum ni, so bila keluarga dia dah tak boleh terima dia, so dia balik kepada kawan kawan dia semula lah kan. Jadi itu
yang kalau kata tips yang pertama kita kena terima dia. Terima dia. Kemudian diri sendiri tu pun saya sambung sikit lagi. Kena maafkan diri sendiri. Itu untuk berhentilah. Yang pertama stigma, kemudian apa kita kata support system. Support system tu penting. Dalam keluarga ni kita biasanya kalau tak ada support body yang kuat, support system yang kuat dalam keluarga dan kawan-kawan sendiri, memang dia akan cari kawan lain lah, cari keluarga lain. Jadi keluarga lain itu dadah lah kan. Jadi kalau tak ada sokongan tu memang susah. Memang kita di ADK pun dalam kita punya pemulihan dalam komuniti, pemulihan kami dalam pengawasan kepada klien yang dalam pengawasan pun kita memang utamakan keluarga lah. So kita ada juga terapkan peranan keluarga, peranan dan tanggungjawab keluarga tu dalam membantu kepulihan tu. So kalau keluarga pun tak ada ilmu dalam nak terima kembali klien ni, memang susah lah bagi dia. Dia pun akan senang terjebak semula lah. So keluarga pun kena ada ilmu, kena ada sistem, itulah support sistem yang kuat. So setakat tu yang saya boleh fikir dalam masa yang singkat ni. Saya rasa kalau sekiranya kita hanya membenarkan mungkin 2 soalan lagi untuk pada petang ini. Okey, soalan yang seterusnya daripada Cik Arfa Syahira. Kesalahan penyalahgunaan dada yang bagaimana yang menyebabkan penyakit itu boleh dibuang daerah? Wah, ini soalan yang kira kritikal ni, Tuan DSP. Tak susah. Tak susah. Itu saya cakap pakar pada hari ni. Seperti mana yang saya sebut tadi lah, ada satu akta dia khas kan, akta dada berbahaya, langkah-langkah penjagaan khas 1985 lah. Okay, dalam akta ni, apabila seorang pengedar dadah ni telah dikenal pasti, kenal pasti ni dia inverted lah ada banyak sebab macam mana dikenal pastilah. Mungkin daripada pengedar atau pengedar kecil-kecilan ataupun daripada penagih dadah yang lain. Jadi apabila kita telah kenal pasti dan kita dah cukup bukti, kita akan buat satu file dan filenya akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri lah. Okey. So ada pegawai-pegawai dalam KDN ni, dia akan kaji sama ada orang ni perlu dihantar ke pusat pemulihan, bukan pusat pemulihan, pusat pemulihan akhlak. Contoh di Sembarangan. Dia macam penjara juga, di penjara Sembarangan ada pusat pemulihan akhlak Sembarangan. Itu untuk orang yang pengedar yang memang bukti dia terlampau pukul lah. Tapi cuma kita tak dapat dadah ni dalam berbahaya ni, kalau nak tuduh orang di mahkamah kena ada bukti yang dadah jumpa dengan dia. So kalau tak ada dadah tapi kita ada credible information, ada statement yang betul-betul mengatakan orang ini terlibat dalam pengedaran dadah dan ada intelligence statement telah diambil daripada saksi-saksi ataupun pemberi maklumat yang dirahsiakan, kita akan rujuk file ni ke pihak KDN. KDN akan buat keputusan sama ada cukup untuk dia dini hantar ke pusat pemulihan akhlak selama 2 tahun, ataupun kalau kurang bukti dia akan hantar ke buang daerah. Hukuman dia 2 je, sama ada di pusat pemulihan akhlak ataupun dihantar ke buang daerah. Okey, begitu Untuk untuk mencegah dia daripada menjalankan aktiviti pengedaran dadah tersebut. Sebab dia dah tahu daerah dia, kan? Mungkin daripada Johor Bahru dia hantar ke Macang ke hantar satu tempat yang khusus sikit lah. Okey. Faham. Okey, soalan yang terakhir. Okey, bagaimanakah seorang ibu bapa
boleh memastikan anak-anak mereka tidak terjebak dalam gejala dada daripada Shalini Kumar. Wah, ini macam wah, rupanya benda ni lah ni. rupanya terima kasih kepada Cik Shalini Kumar. Rupanya ada kena-mengena dengan panel saya pada hari ini dan jemputan saya. Okey, jadi oleh itu saya tak akan berikan jawapan soalan ini kepada Encik Kumar untuk dijawab, tetapi saya akan memberikan kepada Cik Nur Hafizah. Okey, ibu bapa, memang kita dalam kita punya program pencegahan, kita ada keluarga bebas dadah. Kita memang ada keluarga bebas dadah. So memang kita utamakan pendidikan pencegahan dadah pada ibu bapa lah. So dalam sebelum ibu bapa ni nak pastikan anak-anak dia tak terjebak dengan masalah penyalahgunaan dadah ni, dia kena pasti dulu faktor risiko dan faktor pelindung dalam keluarga dia. So kita ada beberapa faktor risiko yang ibu bapa perlu kenali lah. Contoh macam akses dadah dalam keluarga, siapa yang bawa dadah tu dalam keluarga. Lepas tu apa lagi saya pun dah lupa dah. Macam keluarga tu sendiri, macam mana dia beranggapan pada dadah tu. So ilmu pada ibu bapa tu berkenaan dengan dadah, so semua tu adalah risiko-risiko. So bila kita tak ada ilmu berkenaan dadah, so macam dia tak tahu pun itu adalah alat-alat untuk menagih. So benda tu akan menyebabkan akses dadah tu ada dalam keluarga. So kita macam ibu bapa tu tak well aware lah berkenaan dengan dadah ni. So dia macam anggap mungkin anak dia ni tengah buat eksperimen sains ke apa kan. So kita tak tahu kan. Jadi bila barulah dia boleh memastikan anak-anak tidak terlibat dengan dadah. Sekarang bukan susah nak dapatkan ilmu tu dalam Facebook, dalam media sosial, ADK, polis sendiri, memang benda tu disebarluaskan. Pemandang sendiri pun mesti ada share macam alat-alat ni adalah untuk menagih. Ubat-ubat ni bukan sekadar Panadol kan. Ada tiba-tiba pil ekstasi ke apa kan. Dia ada bentuk love sikit tu, itu bukan coklat, itu adalah pil ekstasi kan. Jadi benda tu ibu bapa kena tahu. So barulah boleh memastikanlah anak-anak tu tidak terlibat dengan gejala dadah. Kemudian kena kenal juga dengan siapa anak-anak tu berkawan. So benda-benda tu kena risiko lah bila kawan yang tidak baik tu akan mencerminkan kita kan. Jadi itulah ibu bapa kena kenal pasti ke mana dia pergi atau kawasan persekitaran dia tu yang dia diami tu macam mana kawasan tu. Adakah kawasan tu kawasan berisiko tinggi? Macam kalau di tingkat ADK ni kita ada gariskanlah beberapa kawasan berisiko tinggi kan. Di JB pun kita ada jadi bersama Pulai lah kalau kita di peringkat ADK daerah ADK daerah JB dia menguruskan daerah JB dan Pulai. So dalam JB Pulai ni pun dia dah ada 5 mungkin yang digariskan sebagai kawasan berisiko tinggi lah. Jadi kalau ibu bapa ni perlu juga ambil tahu jugalah kawasan dia ni ada tak akses dadah di kawasan tu. Jadi bila ada, dia kena pastikan, kena tingkatkan faktor pelindung dalam keluarga dia tu. Dia kena macam saya cakap tadi lah, tambah ilmu berkenaan dadah. So dia kena kawal anak-anak dia tu, kena kenal pasti dengan siapa anak-anak dia berkawan. Lepas tu kena tingkatkan lagi kita kata pendidikan pencegahan sendiri lah dalam keluarga tu lah. Dia kena mungkin mendidik minat anak-anak tu ke arah yang lain. Bukan masalah lepak-lepak semua tu, masalah sosial tu kita cuba kurangkan. So ibu bapa ni perlu macam tambah lagi skill lah, value added lah dalam family tu untuk kita kata untuk tingkatkan benteng lah, untuk kuatkan benteng dalam keluarga tu. Okey. Contoh-contoh lah. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa isu ni macam memang sangat seronok untuk dikupas, untuk dibincangkan, dan tanpa saya sedari sebenarnya masa dalam 1.5 jam saja tanpa kita sedar bila kita membincangkan isu yang sangat orang cakap kritikal untuk anak bangsa kita pada hari ini. Jadi oleh itu saya di sini ingin mengucapkan bagi pihak
pemadam UTM. Dan untuk pengetahuan semua juga, sebenarnya pemadam ini telah pun ditubuhkan pada 22 Mac tahun 1976. Jadi dah terlalu lama. Jadi kalaulah hasrat kita tak tercapai, kita berjuang habis-habisan. Orang cakap nak berjuang habis-habisan tetapi tidak boleh habis kerana halangan daripada sokongan masyarakat tadi, keluarga, daripada diri pun penagih itu sendiri tidak kita perolehi, maka apa yang kita nak capai ini pastinya memang akan menjadi lebih sukar. Okey, jadi saya bagi pihak Pusat Kaunseling UTM, pemadam UTM dan seluruh warga UTM ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada dua panel saya pada hari ini, petang ini, yang saya rasa saya belajar banyak sangat benda daripada mereka berdua. Dan sebelum kita mengakhiri sesi petang ini, saya nak memberi sekali lagi peluang kepada Tuan DSP Kumar untuk berilah untuk sepatah dua kata mengenai sebagai penutup pada sesi kita petang ini. Apa-apa dia Tuan DSP. Okey, dia macam ni lah. Saya rasa kerajaan pun memandang serius tentang masalah dadah dan masih declare lagi musuh negara nombor satu. Betul, masih diklasifikasi sebagai musuh negara nombor satu. Jadi kita tak boleh berharapkan pada pihak polis, pihak saja untuk membenteras kegiatan dadah ni. Jadi setiap masyarakat, khasnya golongan-golongan terpelajar, golongan-golongan pelajar yang terdiri dari mahasiswa ini kena main peranan dengan program-program di peringkat universiti. Okay? So that benda ni supaya dia takkanlah gejala dadah ni tersebar ke masyarakat lah. So setiap masyarakat, kalau contohnya masyarakat seperti taman, kena main peranan. Okay, kalau taman ni selalu ni bagi polis ni dia ada anggota polis yang jaga sektor. Dia tiap-tiap kawasan di bawah pentadbiran IPD tu, pejabat polis setiap daerah, dia ada anggota dia masing-masing ada sektor dia untuk menjaga. Jadi dia orang ni kenal. Jadi bila kenal ni bagilah maklumat tu. Tak payah bimbang. Sebenarnya memang polis takkan ambil tindakan serta-merta. Okay, kita bagi dadah ni, kita pasal dadah ni complicated sikit. Kita kalau nak tuduh orang, kita kena tangkap orang bersama dengan dadah. Baru kita boleh tuduh orang tau, di bawah akta dadah berbahaya lah. Salah satu daripada akta yang kita memang selalu gunakan. Walaupun kita ada yang macam saya sebut tadi, kalau tak ada dadah kita akan ambil tindakan bawah langkah-langkah pencegahan khas. Jadi bagi masyarakat tak payah bimbang. Saya ulang lagi sekali, memang maklumat tu tidak akan didedahkan. Okay? So tak payah takut. Memang ada seksyen undang-undang yang memberi kuasa kita untuk tidak mendedahkan memberi maklumat. So tak payah bimbang lah. Jadi semua kena main peranan. Kita tak boleh, ini polis tak ambil tindakan ni, ADK tak ambil tindakan, kita tak boleh menyalahkan orang. Itulah saya punya nasihat lah. Okey, terima kasih. Seterusnya kepada Cik Nur Hafiza. Okey, macam kita bincangkan tadi, sebenarnya kalau pemulihan ni, saya ni sikit lah, sentuh sikit, rawatan dan pemulihan ni susah sebenarnya. Kita nak kekalkan kepulihan tu susah. Jadi apa yang kita perlu tekankan sekarang kepada diorang yang belum terlibat dengan masalah dadah ni. Mahasiswa yang masih kita kata fresh, masih bersih lagi macam kayu putih ni kan. Jadi kita kena bina benteng yang sangat kuat pada diri diorang lah, daripada jangan biarkan diorang ni terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah. Bila sekali terlibat memang susah kita nak kekalkan, nak pulihkan tu memang sangat susah. Memang makan masa yang lama dan
makan kita kata perbelanjaan negara yang banyak jugalah kan. Jadi benda tu daripada kita bazirkan masa kita, bazirkan aset negara kita untuk pulihkan, lebih baiklah kita cegah. Sebab tu ada slogan lebih baik cegah tu. So tahun ni kita memang tema Hari Anti Dadah Kebangsaan kita, peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ni adalah lebih baik cegah, supaya kita tidak terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah, dan kalau yang dah terlibat kena kekalkan, lebih baik cegah pada penagihan semula tu. So itu je lah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Tuan DSP Kumar dan juga Cik Nur Hafizah yang telah mewakilkan diri daripada PDRM dan juga AADK. Dan saya sangat berharap dengan slogan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021 iaitu lebih baik cegah, dapat kita bersama-sama sebagai masyarakat, sebagai intelektual daripada masyarakat untuk merealisasikan bagi pengurangan beratusan penglibatan penagihan dadah dalam kalangan remaja dan juga belia. So itu sangat-sangat penting, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bertanyakan soalan pada hari ini dan juga kehadiran anda dalam FB Live kami pada hari ini. Juga saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana menyokong kami, dan teruskan dengan fungsi kita sebagai ahli masyarakat yang efektif, dan juga cuba bayangkan duit yang berbilion yang disalurkan untuk program dadah ini dapat kita gunakan, sebenarnya kita salurkan, bayangkan boleh digunakan untuk membangunkan mahasiswa kita kepada tahap yang lebih baik. Itu yang memang saya sangat-sangat mengharapkan. Dan dengan itu saya saya sudahi kita punya majlis pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Semoga ada, insya-Allah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.